ila Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila hadrati asy-syekh Ibn Atha al-Iskandari syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih. Telah tersebut dalam hikayat bahwasanya Luqman alaihissalam pada suatu hari masuk ia ke dalam pekan, padahalnya mengendarai himar, dan anaknya menghalau himarnya. Maka kata segala manusia itu, Syekh, tiada kasihan ia atas kanak-kanak. Maka dinaikkannya anaknya di belakangnya. Maka dikata sekalian mereka itu dua orang mengendarai himar. Maka turunlah Luqman dan tinggal anaknya. Maka kata sekalian mereka itu, Syekh, berjalan dan kanak-kanak mengendarai, iaitu kurang adab. Maka turun ia berjalan serta bapaknya, menghalau keduanya akan himar. Maka kata sekalian mereka itu, dua orang menghalau himar, dan himar tiada dikendarai. Dan adalah kehendak Luqman itu bahawa melihatkan anaknya kepada pekerjaan segala manusia serta orang yang memelihara akan tilik mereka itu, dan bahawasanya tiadalah sejahtera seseorang itu daripada mereka itu. Ini cara-cara bagaimana kita nak ghaib, nak fanakan di hati kita dalam segala amal kita untuk diperlihat oleh orang-orang, supaya orang dengar, orang lihat, orang puji. Nak ghaibkan, jangan pandang tu, pandang Allah Ta'ala. Kalau kita nak orang puji, cukuplah Allah puji kita dah, memadai. Kalau nak orang tengok, tak cukupkah Allah tengok apa yang kita buat? Bila ada musyahadah tu, musyahadah pandang hati Allah tu, dengan sendirinya, kalau terang pandangan mata hati tu, kita tak peduli manusia. Wala yakhafuna laumata laim, tidak takut dengan celaan orang mencela. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Fussilat ayat 53, awalam yakfi bi rabbik, apa tak cukupkah dengan Tuhanmu? Tak cukupkah Tuhan tengok yang kita buat, Tuhan dengar, Tuhan tahu apa yang kita buat, sampai kita nak suruh orang tahu, nak perlihat dekat orang
Allah tanya satu soalan. Tanya ni dalam bentuk dia panggil istifham. Makna kata istifham takriri. Awala yakfi bi rabbik, apakah tidak cukup dengan Tuhanmu? Nak pergi cari orang lain? Tak cukupkah Tuhan puji, kamu nak orang puji? Tak cukupkah Tuhan balas, kamu nak orang lain balas? Itu satu soalan. Makna bagi orang beriman, dah cukup ya Allah. Hasbi Rabbi Jalallah. Cukuplah aku, bagi aku ni Tuhanku. Tuhan puji, Tuhan tengok, Tuhan tahu, Tuhan balas. Ni dah mencukupi untuk kita. Tak payahlah kita buat ibadat, buat kerja, kita berjuang kerana orang. Itu cerita dia. Wala yakfi bi rabbik, apakah tidak cukup? Mana Tuhanmu dengan Tuhanmu? Annahu ala kulli syai'in syahid. Sungguhnya Allah Ta'ala di atas segala sesuatu tu syahid. Syahid ni menyaksikan. Dia tahu, dia tengok, dia dengar. Itu cara-cara bagaimana kita nak menghapuskan. Dipanggil ujub dan juga riak. Dua-dua ni syirik khafi. Bila beribadat syirik khafi, menafikan ikhlas. Tak ada ikhlas. Tak ada ikhlas, letih je lah. Kita tak dapat apa-apa balasan. Kita dapat pujian orang. Kita nak pujian orang, orang dah puji. Kita nak harta dunia, dunia dah dapat. Kita nak apa lagi? Pangkat, pangkat dah ada. Habis balasan Allah, Allah kata kamu dah dapat apa yang kamu nak. Apa balasan Allah? Dicampak kita dalam neraka Jahannam. Itu yang Imam Ghazali cerita dalam kitab dia. Manusia yang hafal Quran, dia baca Quran pun masuk neraka. Kerana inilah riak. Orang sedekah pun masuk neraka kerana riak. Dan orang yang berjuang pun masuk neraka. Dia sangka dia mati syahid. Kalau kamu berjuang supaya orang kata kamu syahid, orang dah panggil kamu syahid. Balasan Allah neraka Jahannam. Tak rugi ya. Itu satu kerugian yang amat besar. Pagi ni nak dengar cerita sikit tentang kisah Luqmanul Hakim. Cerita ni masyhur lah. Dan kita dengar kata dah. Tapi ni makna kita tulis dalam kitab. Kalau orang tanya kita, ni tempat ambilan kita. Aku rujuk kitab Hikam, cerita Luqmanul Hakim. Selalunya kita dengar daripada mulut-mulut orang ceramah. Ni betul-betul ada dalam kitab. Cerita Luqmanul Hakim dengan anaknya naik kaldai, naik himar. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Dan telah tersebut dalam hikayat, dalam kitab-kitab dululah. Dihikayatkan, diceritakan bahwasanya Luqman alaihissalam, Luqmanul Hakim, ada orang kata dia ni seorang nabi, ada orang kata dia ni orang yang Allah bagi hikmah. Luqmanul Hakim. Sebenarnya wallahu alam lah, alaihi salam atasnya disejahterakan oleh Allah Ta'ala. Dan banyak cerita-cerita Luqman ni. Pada suatu hari masuk ia kepada pekan. Satu hari dia pergi pekan, pergi bandar lah. Pergi pekan. Masuk ia ke dalam pekan. Ya. Kemudian dia masuk ke dalam pekan padahal mengendarai himar. Dia naik himar atau kaldai. Kap lam dalia kaldai, bukan keladi. Ada budak tu mengaji pondok, bukan dia mengaji pun, dia duduk di pondok dengan tok dia. Dia tak pergi mengaji, dia duduk di pondok. Pondok tok dia, tidur di pondok tu. Balik cerita, saya bandrai. Lama tak nampak. Aku pergi duduk pondok. Pondok mana? Pondok Lanai. Dia pun cerita lah. Tok Guru Haji Umar tu hebat. Dia sebut nama Tok Guru, dia jual nama Tok Guru kan. Nak murid dia tu, Ustaz Awang tu, alim tu. Ustaz Bakar pun bukan kawan. Orang pun cerita satu kampung. Dia ni makna kata duduk pondok lama mengaji. Satu hari orang suruh dia baca kitab.
bagi kitab. Orang Islam tidak boleh makan keladi. Terkejut habis satu pondok. Keladi. Pasal apa Tok Guru? Kerana dia gatal-gatal. Bukan keladi, keldai. Himar atau keldai. Luqman naik keldai mengendarai himar. Dia naik keldai. Dan anaknya menghalau himarnya itu. Anak dia duduk belakang, duduk hambat kat himar tu. Dia suruh himar berjalan. Jadi Luqman naik keldai, anak dia duduk bawah, duduk halau himar tu. Kan? Itu dia. Maka kata segala manusia itu, bila orang duk tengok, orang kata apa? Orang ramai kata apa? Orang ramai kata syekh. Tiada kasihan ia atas kanak-kanak. Ni Tok Syekh ni dia naik keldai, anak dia jalan bawah. Tak kesian kat budak ni, kanak-kanak. Dia orang tua naik keldai, suruh budak ni halau keldai. Syekh ni tak patut sungguh. Tak patutlah Syekh ni bagi anak dia, bagi budak duduk bawah, dia pula naik keldai. Tak kesian kat kanak-kanak. Maka dinaikkan anaknya di belakangnya. Dia pun tak apalah, dia pun turun anak dia naik belakang, dia duduk depan, bawa keldai berjalan. Lepas tu orang kata apa pula? Maka dikata sekalian mereka itu, dua orang naik kenderaan himar. Apa ni dia pun tak kesian dekat himar ni, kat keldai ni. Dua-dua naik dah bagi keldai mampu. Pula dah. Jadi payah. Dia naik seorang pun tak betul, bagi anak dia naik. Dia pun kata macam-macam. Block down pun tak apa, tak boleh. Tak block down pun tak boleh. Kita tutup pabrik sampai siapa tak boleh keluar. Nak bagi orang mampu, nak ambil duit mana? Ekonomi tak ada. Buka kedai tu, buka kedai hardware, tutup kedai kain baju. Oh, nak pergi kaya token hardware pula dah. Bayar ke kalau hardware tu tutup? Ni saya nak pam bayar, nak beli getah di mana? Ni simpam kemarau. Berkata ni buka kedai hardware ni bagi token token hardware tu. Buka kelang dua jenis-jenis kelang yang boleh buka pula dah. Nak belah token. Hang buat lah lagu mana semua tak kena. Naik dua orang pun tak betul, turun naik seorang pun tak betul. Naik berdua-dua, orang kata nak pergi keldai mampu. Itu dia. Dinaikkan anaknya di belakang, maka dikata sekalian mereka itu, dua orang mengendarai himar. Dua-dua naik nak bagi keldai mampu. Maka turun Luqman dan tinggal anaknya. Ada apa lagu ni? Dia pun turunlah, bagi anak dia berjalan. Anak dia naik keldai, dia berjalan, dia halau himar tu. Ditinggal anaknya. Maka kata sekalian mereka itu, Syekh berjalan, kanak-kanak mengendarai, iaitu kurang adab. Pula dah kurang adab. Adakah patut budak naik orang tua berjalan? Hang orang muda tenaga jenuh, bagi Pak Ham berjalan, tak ada adab betul budak ni. Dia kata budak tak ada adab pula dah. Dia pun ada kerja, duduk tengok orang kan. Naik seorang, apa budak, apa orang tua tak ada otak bagi anak dia berjalan. Lagi naik dua-dua, nak bagi keldai mampu. Tak apa, dia pun turun. Lah, tak ada adab. Budak ni, anak muda ni tenaga jenuh, bagi pak dia berjalan. Dia pun ada kerja. Perhati, dia pun duduk standby, nak jadi Perdana Menteri, duduk tunggu. Orang buat semua tak kena, dia tak buat apa. Pernahkah kita dengar Anwar Ibrahim pergi bagi bantuan dekat bangsa-bangsa COVID?
Ada. Tu yang duk rayuh-rayuh tu dia bawa apa? Bertomah hati apa? Najib apa? Duk main Facebook dia. Duk tembak sana tembak sini. Kerja depa duk tembak orang. Depa tak buat apa-apa. Apa satu tak buat. Ni jenis manusia jenis ni suka duk tenang orang. Orang buat semua tak betul. Yang tu tak kena, yang ni tak kena. Yang kena apa? Jadi bila ada orang kata macam tu, budak tak ada adab gitu begini, maka turun ia berjalan setelah bapaknya. Bila budak ni dengar kata orang kata macam tu, hang tak ada adab, biar pak hang berjalan, hang seorang naik atas keldai, dia pun turunlah berjalan dengan pak dia. Keldai ni pun kosong lah, tak ada isi apa-apa. Dan menghalau keduanya akan himar. Pak dengan anak dia pun halau lah. Halau himar tu, dia pun menikut belakang himar tu. Maka kata sekalian mereka itu, orang ramai kata apa pula? 2 orang menghalau himar, dan himar tiada dikenderai. Apa lah orang tua ni, dua-dua ni duk halau himar, mereka tak naik himar, tak naik keldai. Apa punya bodoh, biar keldai tu melenggang. Dia kata hal gitu pula. Dua-dua tak naik, dua-dua tak kenderai. Jadi maknanya tak kena semua. Naik seorang tak kena, naik bapa tak kena, naik sekali dengan anak tak kena. Lepas tu anak saja naik pun tak kena, dua-dua turun tak kena. Yang kenanya yang mana? Apa yang kena? Yang kena tu tak mana? Jadi manusia ni begitulah. Luqman nak ajak anak dia sebenarnya. Hang kalau nak dengar cakap orang, hang tak usah buat apalah, ada saja tak kena. Mesti tak kena punya. Lepas tu yang pentingnya kita bagi, kita mana kita laksana perintah Allah Ta'ala. Apa orang nak kata lantar ke dia. Jangan peduli dengan celaan orang mencela. Wala yakhafuna laumata laim. Tak takut dengan celaan orang mencela. Cela apalah. Dia kerja dia memang kerja dia mencela. Dia fikir dia tu kerja dia, kita buat kerja kita. Orang yang ada akal akan menilai gerak kerja kita. Orang akan buat perbandingan. Di zaman Covid, ekonomi tersepit, kerajaan yang ada ni macam mana. Sebelum tu Pakatan Harapan 22 bulan merintah, macam mana dia buat tegak ekonomi tengah boleh bergerak dengan bebas. Apa yang dia bagi kat kita. Sebelum tu juga Barisan Nasional merintah, apa jadi. Dipakaut keuntungan kan, mengkayakan diri. Kita perhati. Masa dulu bagaimana kaki tangan kerajaan dibuang, beratus-puluh ribu dibuang. Bagaimana sekolah agama rakyat, perhati tengok, rakyat akan buat penilaian. Yang pentingnya kita buat kerja kita. Tak perlu makna takut celaan orang mencela. Tambah di zaman sekarang ni, masing-masing jadi pemberita. Pemberita pun satu. Menteri Besar Kedah singgah tengok kereta pun tak boleh. Yang mereka kerumun tu, kerumun sungguh-sungguh, tak tulis pula berita mereka duduk kerumun tu. Langgar SOP gitu ke ni. Kalau orang lain bukan main lagi sibuk. Langgar SOP lah, itulah, inilah. Inilah perangai-perangai manusia. Luqmanul Hakim nak habaq kat anak dia, ni perangai manusia. Manusia ni kalau hang buat apa semua tak betul. Yang dia apa pun tak buat. Jadi oleh itu orang yang mencari redha Allah, dia tidak memerlukan redha manusia. Manusia puji ke, manusia cela ke, bagi dia sama saja. Baginya yang penting Allah Ta'ala. Dia buat kerja ni biar Allah puji, Allah redha, Allah suka. Awalam yakfi bi rabbik, apakah tidak cukup dengan Tuhanmu? Perhati tengok hang, cukup dah. Annahu ala kulli syai'in syahid, sungguhnya Allah Ta'ala atas segala sesuatu amat menyaksikan, kata Allah.
Buatlah kerja kerana Allah, jangan buat kerja amal ibadat kerana manusia. Itu dia. Dan adalah kehendak Luqman itu, Luqmanul Hakim, dia nak apa sebenarnya? Bahawa melihatkan anaknya kepada pekerjaan segala manusia. Dia nak cerita ke anak dia, inilah perangai manusia sebenarnya. Kalau anak faham, inilah jenis, inilah manusia. Buatlah apa pun mesti tak betul apa. Kok nu tak kena, kok ni tak kena, semua tak betul. Inilah perangai manusia. Dia tengok kita buat semua tak betul. Itu dia. Serta orang yang memeliharakan. Jadi nak kita ni macam mana? Kita yang pentingnya kita pelihara ibadat kita untuk Allah, kerana Allah. Jangan ambil peduli apa manusia kata. Kalau kita ikut cakap dia awak, dia nak bertanggungjawabkan dengan tindakan kita. Dia tak ada apa-apa. Dia cuma nak cakap ya. Kesannya kena pada kita di akhirat besok. Kalau kita buat kerana Allah, kita untung. Kita buat kerana manusia, kita rugi. Jadi jangan dengar cakap manusia. Maka kita yang pentingnya, kita hati kita ni ingat apa pandangan Allah kepada aku. Kalau aku macam ni, macam ni, macam ni. Pentingnya kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah sebenarnya tujuan Luqman, nak mengajar anak dia tentang perangai-perangai manusia. Tilik mereka itu, memeliharakan tilik mereka itu. Jadi Luqman nak didik anaknya pekerjaan manusia serta orang yang peliharakan tilik mereka itu. Jadi makna kata tilik pandangan manusia tu kita nak pelihara. Jangan makna bila dia puji kita terlampau seronok, bila dia celah kita terlampau duka cita. Jangan itu jangan sampai memberi kesan pujian orang ke atas kita. Dia puji kita seronok, itu masuk pada riak. Kan? Kita buat kerja kerana manusia, mungkin jadi ujub, mungkin jadi riak. Yang pentingnya kita nak buat ibadat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya tiadalah sejahtera seseorang itu daripada mereka itu. Jadi orang semua tak kena. Macam pemain bola lah, dia tengok orang main bola, sepak lagu mana semua tak kena. Bagi bola kat dia, lentang pukang, depan gol pun tak masuk. Sebelum merintah itu, jadi dia memang dia jadi perangai-perangai pembangkang. Orang buat semua dia bangkang, semua tak betul. Orang bagi kat dia sekali, nak tengok macam mana dia nak buat. Bagi lentang pukang. Bagi dia memerintah 22 bulan, bercelaru, berceridau, kelam kabut. Komunis duduk lautan pun dia angkat jadi pejuang kemerdekaan. Bukan sangat dia puji komunis, buat balik mai habuk mayat, champion buat balik mai. Champion yang mana satu gerakan komunis di tanah Melayu kita ni yang telah membunuh begitu ramai. Tentera, askar, polis, orang kampung, dia boleh angkat sebagai pejuang Islam, pejuang kemerdekaan. Banggalah tu. Tok Wan saya dulu pejuang kemerdekaan, MPAJ. MPAJ ni komunis dia boleh angkat. Tulis buku komunis, masuk dalam buku sukatan pelajaran. Darjah 4 ke tingkatan 4. Tulis buku komunis, sebar sekolah-sekolah, nak meracuni pemikiran. Habis kan tabur-tabur ngaji, dia kacau, berceridau, bercekelaru tabur ngaji. Tanah-tanah tabur ngaji dijual, hotel tabur ngaji dijual. Orang bagi kat dia, berceramah, lentang pukang dia buatnya. Puak darai pun masuk JAKIM. Puak darai tahu darai, raihkan darai-darai. Jadi berilah peluang kepada darai-darai itu masuk buang ayak kecil, ayak besar di tandas perempuan. Dia tu jantan, tapi masuk perempuan buat apa? Bila bagi dekat dia, bercelaru. Lah ni tak timbul balik sebagai pembangkang. Bagilah kami sekali lagi. Sudahlah, orang dah kenal kamu siapa.
Inilah jenis manusia. Orang buat semua tak kena. Bagi kita yang terbaik lah ni. Keadaan yang tersepit macam ni, COVID begini-begini, kerajaan dapat bantu juga, memberi bantuan yang Allah khadar kepada rakyat dia. Bagilah. Bayangkan mereka pemerintah RM30 dah dapat. RM30 dia bagi RM30. Jadi manusia kita ni, orang yang ada akal, orang akan menilai. Orang akan menilai kemampuan yang ada pada mereka, siapa mereka sebenarnya. Kan? Kita tak boleh kata, oh jangan campur. Dia campur apa? Dia kacau kita habis bercelaru. Anak-anak kita apa yang mengaji sekolah bahasa tak boleh bukan jadinya nanti. Kan? Pujanya komini. Aduh, kacau. Itu dia. Dia tak ingat tu, askar-askar banyak kaki kudung kena bobby trap, yang hidup, yang masih hidup sampai sekarang ni mengalami penderitaan akibat komini. Dia senang-senang puji komini. Itu dia. Inilah tujuan Luqman sebenarnya, untuk mendidik anak dia, supaya bagi tahu anak dia, inilah yang dikatakan manusia. Supaya buatlah kerja kerana Allah Ta'ala. Kita ada panduan, kita mengaji, kita tahu, kita ada hujah, kita ada dalil kenapa kita buat. Tak payah dengar lah, ni semua nak komen. Mufti bagi petua pun dia pahlawan, mufti pun dia pahlawan. Nak heran apa kita yang bukan mufti ni, kan? Inilah perangai manusia. Dia berlagak, dia lebih pandai daripada mufti. Kesan dia racun pemikiran rakyat. Ramai orang langgak petua mufti, balik beraya ke kampung, anggap petua mufti itu tak betul. Yang betul petua bekas Perdana Menteri. Balik lepas raya tu ramai bekas kita. Tak pasal-pasal mak kita duduk di kampung, kita balik beraya dengan dia, mak kita sakit, lepas tu mak kita mati. Siapa bunuh mak kita sebenarnya? Yang bunuh mak kita. Kita tak tahu kita ada COVID. Dia ingat kita tak ada simptom-simptom kat atas kita pun balik. Sedangkan kita membawa COVID virus. Kena pak kita, kena mak kita. Tak pasal-pasal mak pak kita mati. Pasal apa? Dengar patwa bekas Perdana Menteri. Itu yang jadi masalah kita ni. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Orang yang pakar bidang tu. Lah ni baru tahu. Itu cerita Luqmanul Hakim. Maka segala orang yang berakal itu tiada menilai ia melainkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang berakal, ada akal, ada pemikiran, ada ilmu, ada pengetahuan, dia tilik kepada Allah. Yang aku buat ni nak ikut perintah Allah. Aku nak cari redha Allah, bukan nak cari redha makhluk. Makhluk ni yang buat lagu mana pun tak betul. Buatlah apa pun, kita buat kenuri. Apa ni orang kaya kedekut, buat kenuri lembu je, ayam pun tak ada pula dah. Buatlah apa pun, buat lembu saja, kan tak tahu orang ada darah tinggi pula dah. Semua tak kena. Buat tu tak kena, buat ni tak kena, semua pakai tak kena. Ya. Inilah perangai manusia. Kemudian kata musannif, faidatun, ini satu faedah. Kata setengah mereka itu, telah kudapati karatan dalam hatiku. Maka kata orang bagiku dalam tidurku, jikalau engkau hendak hidup hatimu dengan hidup yang tiada mati, kemudian maka tinggikan khadarmu dalam hati segala makhluk. Ini sikit faedah, sikit faedah berkaitan perjalanan hati. Kata setengah mereka itu, ni pun tak tahu siapa kata,
Tapi berita tu sampai pada ulama ni lah. Tok ulama ni dia pun tulis lah kata setengah mereka itu. Itu dia. Ku dapat karatan dalam hatiku. Jadi dia dapat kesan hati dia berkarat. Hati berkarat. Dia ada hati dia macam ni lah, najis macam ni lah. Kita kata periuk kita tu, dia kalau kita guna dia pakai masak gulai apa semua, kalau masih baru kita boleh basuh gitu ya, atau kita sabun, maka bekas-bekas tu akan hilang. Baik. Tapi kalau kita biar dia guna periuk, masak gulai, kita tak basuh, lama dia bukan lagi dah boleh kita buang macam tu ya, dia dah melekat periuk tu, lama jadi karat. Dah lama makan masak, dia akan jadi karat. Begitulah hati kita. Bila terkena benda yang tak elok, kita buat maksiat, cepat bertobat, mungkin dia akan hilang dengan cepat. Tapi kita menangguh tentang taubat, bahkan kita buat lagi maksiat lagi, lama-lama dia akan berkarat. Jumudul aini min khaswatil qalbi. Keringnya air mata kerana kerasnya hati. Karat ni akan mengerah, hati kita akan keras.